Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sambung lagi tentang kuliah berkaitan hak pengusaha dan juga pengguna. Pada baru ni kamu dah jelas dah apakah yang dimaksudkan dengan hak pengguna dan 8 hak yang memang dimiliki oleh hak pengguna. Jadi sekarang ni saya nak cakap, saya akan membentangkan tentang pengusaha. Adakah pengusaha ini mempunyai hak ataupun tidak? Okey, apa itu pengusaha? Pengusaha adalah etika perniagaan adalah prinsip-prinsip moral yang standard. Kelakuan perniagaan yang diterima oleh komuniti peniaga dan dunia perniagaan. Yang merupakan satu set nilai dan peraturan yang merangkumi peraturan yang baik atau buruk di dalam operasi perniagaan. Jadi pada kebiasaannya pihak kerajaan, orang ramai, pesaing dan individu menentukan apa yang boleh diterima umum. Sebagai contohnya, seorang usahawan yang beretika pada kebiasaannya adalah seorang jujur dan beramanah. Okey. Asalnya, pengusaha ini tidak mempunyai hak seperti mana hak pengguna. Sebaliknya, mereka perlu menerapkan etika perniagaan di dalam perniagaan yang diusahakan. Pada 8 November 1983, Etika Amalan Perniagaan Malaysia (EAPM) telah dilancarkan oleh Menteri Perdagangan dan Perindustrian Malaysia. Etika ini merupakan usaha kerajaan untuk menimbulkan satu kesedaran dalam kalangan para peniaga supaya mempunyai tanggungjawab moral dan sosial. Etika ini diwujudkan kerana desakan pergerakan yang menyatakan terhadap peningkatan berbagai amalan yang tidak sihat, contohnya perkhidmatan yang tidak memuaskan dan pembaziran barangan dalam pasaran. Di mana etika perniagaan adalah penting kerana ia akan menyesuaikan perniagaan dengan nilai dan jangkaan masyarakat. Maksudnya pada tahun 1983, di penghujung tahun 1983, etika amalan perniagaan telah ditubuhkan. Sebab apa? Kerana memberikan kesedaran kepada peniaga untuk merasa tanggungjawab kepada sosial. Di mana mereka perlu mempunyai etika, perlu mempunyai nilai yang seharusnya diberikan kepada pengguna. Sebab apa? Sebab mereka ini adalah pihak yang memproducekan barang, memproducekan perkhidmatan kepada pengguna. Jadi adalah sangat baik apabila etika ataupun mereka memiliki etika seperti amanah, tanggungjawab, jujur dalam perniagaan dan sebagainya. Barulah tidak menimbulkan isu-isu seperti mana tidak menimbulkan isu-isu penipuan, penyelewengan dan sebagainya. Usahawan dan perniagaan dijangka mematuhi akta dan undang-undang tempatan. Selain daripada peraturan dan akta perniagaan, keputusan beretika dapat menguatkan perhubungan dan kepercayaan dalam dunia perniagaan. Keputusan perniagaan yang tidak beretika bukan sahaja menghilangkan kepercayaan pelanggan, tetapi juga melemahkan perniagaan di kemudian hari kelak. Maksudnya akta ini dibuat bukan sahaja untuk menjamin hak pengguna, tetapi untuk menjamin pengusaha juga supaya kekal bertahan di dalam pasaran industri. Kan apabila seorang pengusaha ataupun syarikat, contoh syarikat Mami, syarikat Mami yang kita duduk makan itulah Mami kan. Mami tu adalah satu syarikat yang memproducekan barang lama dah. Paling lama, saya rasa dia dah lama menerbitkan ataupun secara penuh Mami ni dah antara syarikat yang
tertua juga di Malaysia di mana bagaimana dia boleh mengekalkan produk dia dengan cara dia mematuhi etika perniagaan. Dia jujur, dia apa yang halal tu halal lah. Tetapi bagaimana dia menjamin produk dia memberikan jaminan kualiti yang terbaik terhadap produk yang dia hasilkan. Jadi benda tu sangat membantu kepada mereka untuk menjadi peniaga yang kekal sepanjang zaman. Boleh diwarisi kepada cucu dan cicit. Begitulah pentingnya akta perniagaan yang telah ditubuhkan ni. Bukan sahaja menjamin kepada hak pengguna tetapi boleh juga menjamin kepada masa depan sesebuah syarikat berkenaan. Okey. Ini adalah contoh di mana bagaimana sesuatu syarikat ataupun sesuatu syarikat yang tidak menjaga etika dalam yang tidak menjaga isulah, yang tidak menjaga kualiti sesuatu produk yang kita hasilkan. Contohnya Aryani tiru Telekom Siti Khadijah. Maksudnya pihak Aryani telah ada spesifik ataupun ciri-ciri tertentu yang sama seperti mana yang dikeluarkan oleh Siti Khadijah. Siti Khadijah ni dia adalah satu jenama, siapa tak kenal Siti Khadijah. Kan, bukan saja dia adalah isteri Nabi Muhammad SAW, tetapi dia merupakan satu-satunya produk yang masyhur juga di Malaysia berkaitan dengan kain semayang. Paling murah pun dia adalah 150. Paling mahal boleh capai ke 1,000 ke 2,000 sehelai kain semayang. Ataupun orang sini dia panggil telekung. Kalau saya panggil kain semayang lah. Kan? Tetapi mutu yang dikeluarkan oleh Siti Khadijah ni memang kita tak boleh nak takwil lagi. Mutu telekung ataupun kualiti yang dihasilkan oleh jenama Siti Khadijah ni sangat lawa, sangat lembut, sangat kita puas hati. Kita beli tu, kita padan dengan harga yang kita beli. Kita rasa macam tu. Saya pun bila entah saya beli baru tahun lepas kot saya beli. Memang sedap. Kita pakai kat muka tu memang comel-comel je dengan muka kita. Memang itu adalah kelebihan ataupun kelebihan kita produk yang dihasilkan oleh Siti Khadijah. Sebab tu walaupun harga dia mahal tetapi dia still mendapat walaupun harga dia mahal tetapi dia still juga mendapat sasaran pembeli yang banyak. Sebab apa? Kerana dia memberikan kualiti yang terbaik kepada pengguna. Okey. Kalau macam ni, walau bagaimanapun Aryani telah meniru telekung Siti Khadijah. Okey, kita pergi kepada next. Di mana yang ni saya tak ingat tahun bila berlaku. Tapi saya rasa dalam 2-3 tahun ni jugalah, di mana Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan bahawa Aryani Textiles dan Manufacturing Sdn Bhd melanggar hak cipta reka bentuk telekung Siti Khadijah Klasik milik Siti Khadijah Apparel Sdn Bhd. Okay, Pesuruhjaya Kehakiman Wong Kian Keong membuat keputusan itu selepas berpuas hati bahawa telekung Siti Khadijah Klasik memenuhi semua keperluan di bawah Seksyen 7 iaitu Hak Cipta 1987. Mahkamah mendapati terdapat sekurang-kurangnya 7 persamaan objektif antara telekung Aryani X Wow Nur Ali Shah dengan telekung klasik Siti Khadijah.
Walau bagaimanapun ganti rugi dengan kos yang diperolehi Siti Khadijah akan ditetapkan kemudian. Okey, mahkamah menetapkan 14 respon depan lah. Maksudnya, Peguam Ahmad Hafiz Zubair yang mewakili Siti Khadijah ketika dihubungi berkata, mahkamah memutuskan terdapat usaha mencukupi oleh pihak Siti Khadijah ketika penghasilan dan pembuatan telekong Siti Khadijah klasik serta membuatkan ia adalah rekan asli. Maksudnya, Siti Khadijah ini telah mempatentkan telekong Siti Khadijah klasik itu di bawah Akta Hak Cipta 1987. Jadi bila dia dah buat satu design, dia terus panggil apa ya? Dia terus buat dia terus patentkan yang tu adalah milik dia. Jadi apabila berlaku peniruan ataupun menirulah, di mana Aryani telah meniru 7 ciri-ciri tertentu di dalam Siti Khadijah punya produk, maka Siti Khadijah berhak untuk memfailkan benda ni di mahkamah. Dia boleh fight benda ni. Kalau tak, jatuhlah kan saham-saham. Kalau tak, jatuhlah saham Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah telah memfightkan benda ni dalam mahkamah dan akhirnya mahkamah memutuskan bahawa Siti Khadijah adalah di landasan yang benar. Maksudnya, Aryani telah meniru telekong Siti Khadijah. Maksudnya Aryani ni tidak salah lah tindakan dia kan. Walaupun dia juga adalah jenama yang termasyhur juga di Malaysia. Tetapi dia telah meniru hasil pada pihak yang lain. Jadi kita sebagai peniaga berhak untuk fight hak kita sekiranya kita memang benar ataupun kita memang itu hasil kita kan. Tetapi kamu kena ingat kalau kamu esok sebagai kalau kamu adalah pengeluar ataupun kamu jadi pengusaha esok kemudian hari, apabila kamu menghasilkan sesuatu produk, maka produk tersebut perlu dipatentkan di bawah Seksyen 7 Akta Hak Cipta 1987. Sekiranya berlaku apa-apa peniruan, berlaku tiruan ataupun barangan palsu yang dikatakan barangan kita, yang dia memang cipta hak kita, maka kita boleh fight hak kita sebagai pengusaha. Okey. Ini adalah isu yang kedua saya nak tunjuk kepada kamu lah apa hak pengusaha. Okey. Macam tadi adalah hak pengusaha di mana pengusaha boleh fight dia punya hak untuk mendapatkan kebenaran sebab dia itu Siti Khadijah adalah pemilik sebenar kepada hak rekod cipta kepada telekong Khadijah klasik. Macam kes yang kedua ni adalah Cadbury. Cadbury ni timbul isu pada tahun 2014 kalau tak silap saya. Di mana Cadbury ni adalah saya rasa pada kita kecil kita dah biasa dengan Cadbury. Anak saya tak makan coklat lain selain daripada coklat Cadbury. Dia kata tak sedap. Coklat lain tak sedap. Coklat dia hanyalah Cadbury sahaja. Kan? Tetapi isu Cadbury ni timbul isu Cadbury ni adalah timbul isu dalam kalangan penguatkuasaan di mana KKM sepatutnya lapor kepada JAKIM terlebih dahulu. Isunya adalah kalau kita tengok kat sini susulan laporan mengenai penemuan asid DNA lah, nak sebut tak reti, babi dalam 2 produk Cadbury. Jadi JAKIM menggesa KKM melaporkan perkara itu terlebih dahulu kepada JAKIM. Gesaan tersebut dibuat oleh pengarah JAKIM, iaitu Datuk Osman Mustafa, dalam satu temu bual bersama Akhbar Mingguan Malaysia.
Menurut Osman, JAKIM dan KKM perlu duduk berbincang sebelum membuat sebarang pengumuman. Isu ini kecoh apabila maklumat keputusan ujian makmal KKM dibocorkan melalui media sosial pada 23 Mei lalu, di mana kuasa yang diberikan kepada makmal itu adalah memastikan bahan dalam sesuatu produk sama dengan yang tercatat pada bungkusan. Maksudnya semasa isu ini keluar ataupun isu ini jadi kebabung kerana KKM mendahului daripada JAKIM. Sedangkan apabila timbul isu halal, apabila timbul isu berkaitan halal, maka pihak JAKIM lah yang akan membuat kenyataan terlebih dahulu. Walau bagaimanapun dalam isu Cadbury ini KKM telah mendahului daripada JAKIM. Ini adalah satu teguran lah, makna KKM sepatutnya melaporkan dahulu kepada JAKIM, barulah perkara ini disebarkan. Itu pun tak betul pun, kan? Walaupun malangnya dalam kes ini syarikat Cadbury telah mengalami kerugian yang sangat banyak sehingga terpaksa membuang pekerja-pekerja dia kerana kes ini. Kes nampak kecil tapi dia memberi impak yang besar kepada syarikat. Bukan kecil. Isu dia bukan kecil, tapi bila pada saya isu ni besar. Tetapi sebenarnya tak berlaku pun isu tersebut. Bila tak berlaku isu tersebut, isu DNA babi dekat Cadbury ni tak betul pun, tak berlaku pun, tak ada pun tak berlaku pun pencemaran silang berkaitan dengan DNA babi dalam produk Cadbury. Jadi satu ini adalah satu perkara yang memalukan pihak syarikat dan juga sekaligus memberikan tekanan kepada JAKIM lah selaku badan halal. Kan, apatah lagi apabila badan tersebut, bila cek buat ujian dan sebagainya mendapati syarikat Cadbury ini bebas daripada campuran ataupun DNA babi lah dalam produk-produk yang telah dilaporkan. Jadi sangat besar tau isu ni sebenarnya, sangat besar isu yang, tetapi kerana perebutan dua bidang kuasa tu memberi tekanan kepada JAKIM, KKM dan juga syarikat. Sebab tu sepatutnya KKM, bahagian hak halal dan juga syarikat ni duduk dulu berbincang sama-sama. Cek sebelum benda ni disebarkan kepada masyarakat. Sebab biasalah masyarakat mesti akan bimbang apabila timbul isu-isu yang berkaitan dengan babi di Malaysia. Okey. Setakat tu dahulu yang saya boleh bentangkan pada kali ini. Nanti saya akan lampirkan isu-isu yang saya sebutkan ni dalam bentuk video lah. So antum boleh tonton lah untuk seterusnya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.